Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi dalam channel saya Hakimi Al-Mansuri. Jutaan terima kasih sahabat-sahabat sudi menonton, komen, like, share dan subscribe channel ini. Kepada sahabat-sahabat yang baru kenal, baru jumpa channel ini, selamat datang saya ucapkan. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya insya-Allah. Alhamdulillah, dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat satu kisah seorang sahabat yang mana Rasulullah SAW dah tahu dah bagaimana kematiannya suatu hari nanti. Sahabat yang saya maksudkan itu ialah Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kalau kita nak ceritakan tentang kisah Abu Dzar ini panjang, lama. Kerana beliau ini antara sahabat yang mempunyai kepribadian yang sangat mulia. Hebat kisah dia. Jadi saya nak ringkaskan, saya nak lebihkan kepada kisah bagaimana kematian dia suatu hari nanti itu. Abu Dzar ni nama sebenar dia bukan Abu Dzar, tapi nama dia Jundub bin Janadah ataupun Junadah. Beliau ni berasal dari satu kabilah yang bernama Al-Ghifar. Geng-geng Al-Ghifar ni duduk di satu tempat yang jauh lah dari kota Mekah masa tu. Sayyidina Abu Dzar ini antara sahabat yang paling awal menerima Islam. Dan beliau ini sebelum Islam pun tak pernah menyembah berhala. Dia benci kepada sembahan berhala. Bahkan setengah riwayat sebut kata beliau ini pernah mengucapkan La ilaha illallah walaupun tak Islam lagi masa tu. Maka bila mana Abu Dzar dia terdengar seorang Rasul diutuskan di Mekah, dia pun tak cakap banyak, turis pergi ke Mekah untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Pendek ceritanya, Abu Dzar dapat jumpa dengan Nabi dan memeluk Islam. Jadilah beliau orang yang kelima ataupun yang keenam sahabat yang telah menerima Islam masa tu. Nak habaq kata baru berapa kerat je masuk Islam masa tu. Sebab masa tu metod ataupun cara dakwah Nabi secara secara sembunyi-sembunyi. Sayyidina Abu Dzar ni dia juga terkenal dengan seorang yang berani menegakkan kebenaran. Makna kata kalau benda tu salah, dia akan kata salah. Dia tak ada masa nak bodek siapa-siapa, tak ada. Itu cara dia. Dan beliau juga terkenal dengan seorang yang zuhud, yang tak suka kepada kekayaan. Bagi dia, orang kata cukup makan, sudah. Macam tu bahasa dia. Dan beliau juga seorang yang tawaduk. Ini antara sifat Abu Dzar. Nak cerita panjang lah. Pendek ceritanya, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar ini. Peristiwa ini berlaku ketika mana dalam perjalanan nak pergi ke perang Tabuk. Jadi Abu Dzar ni dia ikut sekali dalam peperangan tu. Tapi binatang tunggangan dia ni macam mana tah, lambat. Dia nak cepat, nak bersama dengan Rasulullah. Maka dia tinggalkan binatang tunggangan dia tu. Dia jalan kaki sampailah dia bertemu tempat Rasulullah berhenti. Bila mana Rasulullah tengok dia tu dalam keadaan jalan kaki seorang-seorang tu di tengah padang pasir tu, maka Rasulullah kata kepada Abu Dzar, semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada Abu Dzar. Dia berjalan seorang diri, dia meninggal seorang diri, dan dia dibangkitkan pun seorang diri. Maksudnya apa? Rasulullah dah tahu macam mana keadaan dia mati nanti. Pendek ceritanya, selepas Nabi wafat, Abu Dzar dia hidup lagi sampailah kepada zaman Sayyidina Uthman. Masa tu orang rakyat ni ramailah yang berada, orang kata duit ada. Nak kata kaya sangat pun tak juga. Tapi orang kata apa, hidup senang. Jadi Abu Dzar ni dia tak suka lagu tu. Sebab dia memang tak suka kepada kekayaan. Maka dia mengasingkan diri, dia duduk di satu tempat kampung, nama dia Rabadah. Yang mana tempat ni sekarang 200 km ke timur Madinah. Abu Dzar ini hiduplah dengan isteri dia dan juga ada seorang budak lah, Ghulam. Maka mereka duduklah di tempat yang terpencil lah, di tengah-tengah padang pasir. Maksudnya dia terasing dari orang lain. Sampailah waktunya Abu Dzar nak meninggal dunia, dia ditimpa sakit. Ketika mana dia dah nazak nak meninggal dunia, isteri dia menangis teresak-esak. Maka Abu Dzar tanya kepada isteri dia, pasal apa hang menangis dengan kematianku ni?
Isteri dia balas apa? Dia kata, aku bukan menangis kerana engkau nak meninggal dunia. Tetapi aku menangis kerana kita tidak ada apa-apa. Pakaian ataupun kain yang boleh dijadikan sebagai kain kafanmu. Sebab itulah dia menangis. Sebab Abu Dhar ni memang orang kata apa? Tak ada apa-apa yang tinggal. Memang dia hidup orang kata apa? Sehelai sepinggang lah bahasa kita kan. Kemudian Abu Dhar pun sambil tersenyum dia bagi tahu kepada isteri dia, janganlah menangis kerana aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam satu majlis ketika itu adalah sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah kata apa masa tu? Pastilah ada salah seorang kalangan kamu yang duduk dalam majlis itulah yang akan meninggal dunia di tengah padang pasir yang akan disaksikan oleh serombongan orang-orang yang beriman. Kata Abu Dhar lagi, semua yang ada dalam majlis Rasulullah masa tu dah meninggal dunia. Mereka meninggal di kampung di hadapan orang-orang muslimin yang ramai. Mereka tak ada dah semua tu meninggal dah. Yang tinggal hanyalah aku. Dan di sinilah tempat yang Rasulullah sebutkan iaitu aku sedang menghadapi maut di padang pasir. Kemudian Abu Dhar suruh isteri dia pergi tengok-tengok sat. Kok-koklah mana tahu serombongan orang-orang yang beriman tu dah lalu di padang pasir ini. Dan Abu Dhar kata lagi, demi Allah, aku tidak berbohong dan aku tidak dibohongi. Maksudnya Rasulullah takkan bagi tahu perkara yang bohong. Selepas daripada Abu Dhar dia bagi tahu kepada isteri dia lagu tu, maka Allah Ta'ala mengambil nyawa dia dan meninggallah dunia seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Selepas daripada Abu Dhar menghembuskan nafas dia yang terakhir, maka memang benarlah ada serombongan orang-orang yang beriman lalu dekat dengan rumah dia. Rombongan ini nampaklah apa yang berlaku kan, sebab masa tu mereka duduk di luar rumah, bukannya dalam rumah. Jadi nampak di tengah padang pasir tu, nampak apa yang berlaku. Antara sahabat yang ada dalam rombongan tu ialah Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud nampaklah seorang perempuan dan juga seorang budak ni menangis. Tanyalah pasal apa, rupanya ada orang meninggal. Jadi Abdullah bin Mas'ud pun tengoklah jenazah tu siapa. Rupanya dia kenal sangat seorang sahabat yang mulia, Abu Dhar Al-Ghifari. Abdullah bin Mas'ud bila dia nampak jenazah yang terbujur itu ialah sahabat Nabi yang mulia, dia terus menangis dan dia pun kata, benarlah kata-kata Nabi SAW. Abu Dhar ni dia berjalan seorang diri, dia meninggal dunia pun seorang diri, maksudnya sebatang kara lah, dan dia dibangkitkan pun seorang diri. Maka inilah sahabat-sahabat antara kisah bagaimana keadaan kematian Abu Dhar yang Rasulullah SAW dah tahu dah nanti Sayyidina Abu Dhar ni dia meninggal lagu mana. Dalam perang Tabuk Rasulullah bagi tahu kepada Abu Dhar, semoga rahmat Allah Ta'ala melimpah kepadanya. Maka sahabat-sahabat, inilah antara kisah akhir seorang sahabat Nabi. Walaupun hidup di dunia ni sebatang kara, tetapi beliau merupakan seorang sahabat antara yang paling awal memeluk Islam dan juga sahabat yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sahabat-sahabat, setakat itu dululah video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.